أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari Syawal yang ketiga pada hari ini untuk terus kita mendalami Al-Quran sebagai sumber hidayah kepada kita dalam My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah. Masih ada raya lagi Ustaz? Betul-betul saya naik color baju safar saya. Masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita Aidilfitri. Aidilfitri ya. Walaupun Aidilfitri sehari je ya, tapi tak apa ya. Kita gembira dalam masa yang sama juga kita terus mendalami Al-Quran bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan tuan-tuan terus ceria gembira bersama dengan sanak saudara. Mungkin tidaklah semuanya berada di rumah, tetapi kita doakan agar dengan kita mendalami kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah berkati dan Allah angkat kepada ujian yang ada. Moga-moga kalau tahun ini Ramadan kita dapat solat tarawih bagi sebahagian tempat, tahun hadapan kita kalau boleh dapat kembali semula Ramadan Syawal yang biasa kita hidupi sebelum ini, dan ditambah dengan apa? Ditambah dengan Quran yang kita fahami. Maka hari ini kita sama-sama ingin mulakan dengan sama-sama kita membaca doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu untuk kami, untuk diriku ini. Kita ingin mendalami kepada halaman 203. Mari kita lihat kepada apakah sinopsis ringkasan kandungan daripada halaman juz yang ke-11 ini, iaitu bermula daripada ayat yang ke-100. Kita akan melihat kepada golongan manusia yang berada di Madinah dan daerah sekitarnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ayat 102. Kemudian kita akan melihat pengambilan sedekah dan penerimaan taubat serta perintah melakukan amal soleh bagi para sahabat yang mungkin tersilap di kalangan orang beriman yang mungkin ada masanya lemah iman, tetapi berbeza dengan orang-orang munafik ya, yang tidak menjaga kepada disiplin. Diikuti dengan ayat 106, 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk dan taubat mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari sama-sama kita mulakan pengajian kita pada hari ini. Bagi tuan-tuan adik-adik yang bercuti lagi ya, yang bercuti berhari raya ni, ambil kesempatan untuk kita buka mushaf, kita baca ayat 100 sehingga ayat 102 insya-Allah bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah kita cukup-cukup bertuah, kita masih lagi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada di bulan Syawal. Selepas sebulan kita mengharungi bulan Ramadan, kita mengecas bateri
keimanan kita. Moga-moga kita tergolong dalam golongan minal a'idin wal faizin, dengan maksud kita masuk dalam golongan orang-orang yang kembali a'idin, ya, aidil fitri, kembali kepada fitrah suci, bersih daripada dosa. Allah terima taubat kita semua sebagaimana sinopsis kita pada hari ini, taubat, penerimaan taubat, sedekah, amal soleh dan sebagainya. Dan wal faizin, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung, yakni Allah redha kepada kita. Bila Allah redha, Allah akan beri syurga kepada kita. Dan itu pun doa yang kita selalu ulang-ulang di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah kepada kami redha. Kita nak redha. Dan antara salah satu jalan nak capai redha Allah, inilah Al-Quran yang kita terus menerus tak tinggal. Walaupun seronok di Aidilfitri, tapi mudah-mudahan ia sebagai satu bukti kepada kita semua terus kita belajar ilmu Al-Quran, kerana Quran ini adalah sebagaimana Ustaz Fazrul selalu sebut, adalah hudan, adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Kita nak pergi ke Muar, pergi ke Johor, pergi ke Kedah, kita kena ada peta. Kalau dulu, sekarang kena pakai map, pakai GPS dan sebagainya, ikut peta baru sampai destinasi. Allah turunkan Al-Quran sebagai peta hidup kita, baru kita akan sampai ke destinasi yang sebenar, redha Allah dan juga syurga. Baik, kita akan baca bahagian pertama daripada surah At-Taubah juzuk ke-11 muka surat 203 daripada ayat 100 hingga kepada ayat 102. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 100 hingga ayat 102 untuk kita mengenal pasti apakah golongan yang seterusnya yang Allah puji pada ayat 100 ini, iaitu wasabiqunal awwalun, ya. Kalau kita tengok dalam surah Al-Waqiah ada istilah wasabiqunas sabiqun, tetapi di sini adalah wasabiqunal awwalun, iaitu orang yang terdahulu lagi, yang mula-mula
ya di antara orang Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum, dan juga mereka yang mengikut bi ihsan, dengan cemerlang, dengan cara yang terbaik, radhiyallahu anhum wa radu an, ya Allah redha kepada mereka dan juga mereka redha kepadanya, ya radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, mereka juga redha kepada Allah. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang daripada Mekah itu digelar sebagai Muhajirin, dan kemudian daripada Madinah itu Ansar. Mereka ini adalah pemula, ya, as-sabiqunal awwalun, ini adalah pemula yang berlumba-lumba di dalam kehidupan, bukan sekadar dari segi tahap, tetapi dia dari segi psikologinya juga, ya, dia sentiasa untuk kebaikan saja dia akan berada di tempat yang pertama. Bila kita melihat kepada Saidina Abu Bakar, bila ada orang menderma, beliaulah yang pertama pergi menderma. Bila ada jenazah, dialah tempat pertama, orang pertama yang berada di tempat jenazah untuk menguruskan, untuk mensolatkan jenazah tersebut. Bila ada tempat berperang, di situlah Abu Bakar. Ini adalah kumpulan wasabiqunal awwalun. Dan lebih daripada itu, Allah nyatakan di sini walladzina tabauhum bi ihsani radhiyallahu anhum, iaitu mereka yang mengikuti mereka secara cemerlang. Satu daripada Mekah tadi namanya Muhajirin, ketika Islam ini tidak terkenal, tidak ada kelebihan, dihenyak dan diazab. Kemudian Al-Ansar, kumpulan orang yang menerima kawan daripada Mekah ini, Muhajirin ini, yang sanggup memberikan perlindungan, yang sanggup memberikan pertolongan kepada rakan-rakan yang datang daripada Mekah itu sendiri. Jadi kumpulan daripada Mekah, kumpulan daripada Madinah ini yang beriman pada Allah, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa mereka? Orang-orang yang mengikut mereka secara cemerlang. Harapnya kitalah tuan-tuan, ya Ustaz, ya. Maksudnya kita sebagai orang yang nak ikut dekat-dekat dengan apa yang mereka tunjukkan sebagai contoh. Allah kata Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah SWT. Bercakap tentang redha ini Ustaz, ya, dia subhanallah, ya, kalau katakan dalam hari raya ni kita redha sesama sendiri, kan, kita saling memaafkan, itu tandanya sebagai puncak kepada kebahagiaan dalam kehidupan. Itu baru sesama manusia. Apatah lagi kalau Allah redha, ya. Kadang-kadang manusia ni kita redha Ustaz, ya, pasal kita tak tahu kelemahan masing-masing, kan. Kita mungkin terlupa apa yang berlaku. Tetapi Allah tahu. Allah tahu, Allah ada rekod kepada kesilapan kita, tetapi Allah kata radhiyallahu anhum. Subhanallah. Bila Allah redha, Allah kata wa'adda lahum, Allah siapkan untuk mereka jannatin tajri tahtahal anhar, iaitu syurga yang di bawahnya ada sungai, kekal di dalamnya. Kekal, ya, bahagianya itu kekal, tidak seperti kalau raya Ustaz, ya. Raya kita sehari je, tak ada orang kata sebulan, ya, tapi sebenarnya dah masuk dah masa untuk kita bekerja, berjuang, dan kalau ada kata sebulan pun, bulan seterusnya kita kena berjuang terus, ya. Tidak ada rehat kecuali sedikit-sedikit sahaja. Tetapi tempat rehat yang sebenar-benarnya adalah kepada siapa? Kepada Muhajirin, Ansar dan juga orang-orang yang mengikut mereka secara terbaik, ya, bi ihsan. Allah kata di sini ada syurga, di bawahnya ada sungai, ya, kekal dalamnya, fiha abada, ya, kekal selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, ini adalah kejayaan yang amat hebat. Kerana di dunia mungkin mereka dirasakan tidak hebat. Orang lain mungkin goyang kaki, happy-happy, bersukaria, dia masih lagi baca Al-Quran tengah hari. Contohnya Ustaz, ya. Orang lain mungkin dah rasa Syawal ni kita berhenti Quran kejap lah, contohnya, kan, ataupun solat kita lewat sikit lah, kan, tak kisahlah, dah Ramadan dah cover banyak, ya. Tetapi tuan-tuan masih lagi berjuang, bekerja dalam kehidupan. Ini adalah apa yang dibuat oleh Muhajirin Ansar, ya. Kita boleh bayangkan mereka ada banyak Ramadan yang mereka lalui, tetapi Ramadan yang mereka lalui pada tahun wahyu pertama tidaklah seindah kita ada kuih lemang semprit Ustaz, ya. Mereka dalam keadaan yang takut-takut, ya, ada orang yang nak kejar, ada orang yang nak bunuh dan sebagainya, dan itu berlaku sekitar 13 tahun sahabat dan Rasul berada di Mekah, ya, 13 tahun. Kemudian sampai di Madinah pun masih lagi perasaan itu ada, sehinggalah apabila mendapat Ramadan di bulan puasa ataupun di tahun 2 Hijrah, berpuasa, dapat Syawal, barulah ada sedikit perubahan Ustaz, ya, terutama bila dah berhijrah kembali ke Makkatul Mukarramah. Jadi ini adalah ayat yang ke-100 untuk kita sama-sama melihat bahawa perjuangan orang terdahulu membuatkan kita sekarang mudah.
berbanding dengan as-sabiqunal awwalun. Dan dalam konteks kita sekarang pun kita boleh faham ayat ini lebih, iaitu kalau kadang-kadang kita pergi ke satu kampung Ustaz ya, satu organisasi, tempat tersebut tak baca Quran, tempat itu mungkin perangainya hodoh contohnya, dan kita lah orang yang awal-awal nak set up rumah ngaji ke, ataupun nak set up apa lagi nak untuk orang baca Quran, susah sukar. Ini juga digelar sebagai as-sabiqunal awwalun. Pahala ganjarannya itu lebih besar kerana kita buat yang terbaik berdasarkan kepada apa yang Allah cadangkan kepada kita. Jadi ini ayat 100 ya, untuk sama-sama kita jadikan semangat pada Syawal yang awal ini ya, Syawal ini untuk kita terus menjadi as-sabiqunal awwalun. Ayat 101, dan di antara orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang munafik. Allah ingatkan sekali lagi tentang A'rab sekitar Madinah itu. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang munafik, mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau tidak mengetahui, Nabi Muhammad, engkau tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Kelak kami akan seksa mereka 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Siapa mereka? Di kawasan Madinah itu ada orang-orang munafik juga yang membuat perangai, maka mereka akan diberi azab lebih. Pasal apa? Kerana ada Nabi yang datang tetapi mereka tetap tidak mengindahkan. Dan Allah menyatakan ada azab yang amat besar. Kontra dengan ayat 100. Ayat 100 itu fauzul azim. Pada ayat yang ke-101 itu adalah azab bin azim ya. Dua, satu kejayaan besar, satu azab yang besar. Jadi ayat yang ke-102 ini adalah orang yang bercampur-campur. Ya, kita nak baca daripada ayat 102 untuk kita ulang, untuk kita faham siapa orang ini. Istilahnya khalatu, iaitu dia bercampur-campur di antara soleh dan juga sayyi'ah. Kita baca ayat 102 Ustaz ya. Silakan. Kita sambung ayat 102. Begitulah bila Ustaz Fah sebut tadi tentang dikala hari ni kan, tengah-tengah Syawal ni dia cabaran tu lagi besar. Cabaran besar. Syawal ni lagi besar ialah bulan Ramadan itu suasana orang beribadat. Jadi kalau kita rajin ibadat, dia tak pelik sangat. Betul. Sebab semua orang rajin semangat. Orang pergi masjid pun ramai, orang baca Quran pun banyak. Tapi Syawal, kalau kita boleh teruskan walaupun kuantiti dia sedikit, walaupun dia punya kuantiti dia sedikit kuantiti tu, tapi kita boleh teruskan di saat ini, memang hebat. Sebab tu puasa 6 itu di bulan Syawal tidak perlu 30 pun. Tapi nak boleh habiskan 1 hari di bulan Syawal, subhanallah, cabaran dia lagi susah daripada 30 hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita semua, Lailatul Qadar kita semua Allah terima insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita nak baca ayat ni mana kaitan dengan puasa kita untuk kita muhasabah. Ayat 102. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 102. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah menjelaskan kepada kita bahawa ada kumpulan lain ya, yang mereka ini khalatu ya, maksudnya mereka ini mencampur adukkan di antara perkara baik dan perkara tidak baik. Ini adalah sesuatu yang mungkin ada kaitan dengan kita pada Syawal ini. Mungkin tuan-tuan ya, mungkin kita Ramadan kita dah buat yang terbaik, tetapi ada bercampur-campur ya. Dan pada bulan Syawal ini juga yang kita perlu ambil perhatian kat sini. Allah kata asallahu an yatuba alaihim. Moga-moga Allah akan menerima taubat. Tapi kita kena ingat bahawa taubat kita ini adalah antara 2 taubat Allah ya. Taubat kita adalah antara 2 taubat Allah, iaitu bila kita ini buat silap. Nah, itu yang istilahnya wa akharuna
i'tarafu, orang buat silap dia akan kenal, alamak saya silap. Contohnya kan, saya silap. Bila ada rasa kejutan tersebut, itu tandanya Allah sudah kembali, istilahnya taba, Allah kembali kepada orang tersebut dan timbul rasa detik dalam hatinya, alamak saya silap. Itu yang pertama. Kemudian kita nak respon ke tidak? Kan, kita nak respon ke tidak? Kalau kita kata ya Allah, betul lah ya Allah, aku ni dah tersilap ya Allah. Bila kita mengaku tersebut, itu istilahnya adalah i'tarafu. Mereka mengenal bizunubihim dengan dosa mereka. Dan kemudian bila dia kata ya Allah ampunkan aku ya Allah, maka Allah akan menerima taubat. Itu sebabnya pertama Allah kembali, namanya taba, kita bertaubat, terima, dan kemudian Allah kata Allah kembali balik pada hamba tersebut. Itulah maksud taubat manusia adalah antara dua taubat Allah SWT. Jadi Allah sentiasa kembali pada setiap orang yang berbuat silap. Cuma sama ada orang itu masih ego, masih sombong, dia rasa macam muda lagi lah Ustaz. Contohnya kan. Ataupun saya okey kot, dosa saya buat dosa pun saya masih lagi ada duit dalam wallet, anak saya masih okey, rumah okey, kereta okey. Jadi rasa macam tak perlu kot. Ya. Perasaan-perasaan itu adalah satu kesilapan yang sebenarnya Allah beritahu kat sini. Kalau orang yang sedar tentang dosanya dan kemudian dia kembali pada Allah, Allah kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya, apa maksud Allah Maha Pengampun? Allah akan tutup kesilapan-kesilapannya dan selepas itu akan habislah. Ya, maksudnya Allah tetap sayang seperti mana beliau ataupun Allah sayang orang itu sebelum dia buat dosa. Dan Allah sayang dia sampai ke syurga. Pasal istilah rahim ini, sayang Allah sampai ke syurga. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Sabaqa, iaitu berlumba ataupun mendahului. Ya, inilah perkataan yang kita belajar pada ayat 137 kali diulang dalam Al-Quran. Mindsetnya apa? Mindsetnya untuk bersegera. Paling awal, berlumba untuk membuat kebaikan. Ini adalah satu kumpulan di kalangan manusia, tapi ada satu lagi kumpulan dia campur-campur, ada satu lagi kumpulan mereka ini memang confirm kufur pada Allah. Pilihan kita yang mana pada Syawal yang ketiga ini tuan-tuan? Harapnya adalah pilihan pertama, dan kalaupun kita berada di yang kedua, kita terus beristighfar pada hari yang ketiga ini. Moga-moga Allah terus menerima istighfar kita dan Allah menyayangi kita. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. كريم كلام الله واتلوا جودوا يا عباد الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Quran Karim kalamullah. Al-Quran kitab suci yang mulia merupakan kalam Allah. Bacalah dengan Al-Quran, bacalah dengan bertajwid, wahai hamba-hamba Allah, fastami'u yahdinallah, dan dengarkanlah akan Al-Quran, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah daripada Allah. Wa ansitu yarhamnallah. Kita diajar juga untuk diam, memerhati pada ayat apabila ayat-ayat itu dibaca. Moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya bukan apa ni mungkin ingat Ustaz Ta tadi. Ustaz T. Ustaz T hari ni menyanyi sikit. Pasal hari raya kena menyanyi lah. Okey, bolehlah sikit ya. Bergembira Ustaz ya. Syawal lah. Raya sehari je. Okey, Syawal. Alhamdulillah. Itu lirik daripada Tan Sri Hasan Azhari Ustaz. Tuan guru kami dia yang buat lagu tersebut. Dia cipta dengan lirik semua tu, masya-Allah. Mudah-mudahan almarhum Tan Sri Hasan Azhari, guru kita semua yang mengajar muqaddam sejak awal tahun 90-an 80-an dahulu, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Alhamdulillah. Legacy beliau Ustaz ya. Betul. Sebagai satu peninggalan yang besarlah ya kepada dunia Quran di Malaysia terutamanya. Dan harapnya dengan sokongan tuan-tuan semua ya, Quran Time ini juga sebagai harapnya lah Ustaz ya, Allah terima amal ini dengan kerjasama tuan-tuan dan juga di TV Hijrah, di Mufas, di Yayasan Warisan Umat Ikhlas. Kita doakan ini sebagai satu saham sampai ke syurga Ustaz ya, insya-Allah ya. Masya-Allah. Jadi kita Ustaz, kita hari ini nak teruskan dengan tajwid. Kita ada tajwid. Saya hari ini macam tak nak tajwid lah, tapi kita kena teruskan rutin kita seperti biasa, walaupun kita Syawal, kita seperti biasa Syawal, tapi kita seronok kerana kita teruskan Al-Quran. Baik, untuk tajwid kita belajar hukum mimati. Semalam Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dah terang tentang hukum mimati. Bila berjumpa dengan huruf hijaiyah ada 3 hukum. Pertama, ikhfa syafawi, dah belajar dah. Hari ini yang kedua, idgham saghir ataupun idgham mithlain. Hari ini kita nak belajar yang kedua tersebut. Kita lihat slide yang seterusnya, apakah yang disebut sebagai idgham mithlain. Baik, idgham saghir ataupun idgham mithlain saghir, ataupun orang sebut idgham mithlain ataupun idgham mutamathilain, okey, berlaku apabila mim sukun, mim mati, sukun tu mim mati, bertemu dengan huruf mim juga, tapi dia bertemu dengan huruf mim yang berbaris. Mim mati bertemu dengan mim yang berbaris dalam 2 kalimah. Dinamakan idgham mithlain. Kenapa disebut mithlain ataupun mutamathilain? Kerana bertemu 2 jenis huruf yang sama pada makhraj, sama pada sifat. Huruf ini sama pada makhraj, sama pada sifat. Senang cerita, mim dengan mim, sama, sebutan dia pun sama, makhraj dia pun sama, tempat lahirnya sama, sifatnya pun sama. Mim mati bertemu mim yang hidup. Maka macam mana cara nak baca? Kita lihat slide seterusnya. Cara bacaan adalah wajib kita mengidghamkan huruf mim yang mati yang pertama tu ke dalam mim yang kedua yang berbaris dengan sempurna, masuk sempurna, berserta kita panjangkan gunnah. Contoh, wa bainahum mithaq, athari wa bainahum mithaq, wa bainahum mim mati, jumpa pula mim juga selepas tu. Jadi cara orang Arab kalau dia bercakap sekalipun, dia akan wa bainahum mithaq, dia tak akan baca wa bainahum mi, nak tarik nafas balik tak perlu. Maksudnya kita kena masukkan mim yang mati tu ke dalam mim yang berbaris lepas tu. Itu disebut idgham. Sebab takrif idgham masa kita belajar nun mati itu apa idgham? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Di sini memasukkan huruf mim mati itu ke dalam mim yang berbaris lepas itu. Wa bainahum mitsaq. Contoh kedua yang selalu kita baca surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad, fi qulubihim marad. Dimasukkan secara sempurna dan dipanjangkan gunnahnya dengan kadar yang sepatutnya. Itulah hukum tajwid pada hari ini. Ustaz Fas, sila. Baik. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi tentang hukum tajwid kita. Kita belajar pada suasana Syawal yang masih ada lagi untuk terus ya kita belajar, dan kaedah di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah ialah 1 hari saja yang Aid ini Ustaz ya. Yang lepasnya itu terus lagi kita kembali kerjalah. Kerja memanfaatkan daripada bekal takwa daripada bulan Ramadan untuk kita melakukan kebaikan. Jangan ada rasa sebulan sampai Syawal tu dia mengganggu produktiviti. Itu bukan ruh daripada Al-Quran yang kita ingin hidupkan ya selepas kita bersama Al-Quran sudah 10 juzuk. Maka kita nak sambung pada ayat 103 hingga 106. Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang sudah pun menambah mencampur adukkan khalatu amalan salihah, kalau ada amal solehnya itu bergabung ataupun bercampur dengan keburukan. Dalam konteks ayat ini awalnya itu kepada sahabat yang bukan munafik ya, Ka'ab bin Malik dan beberapa orang sahabat, mereka itu bukan munafik, mereka adalah orang beriman tetapi lemah iman Ustaz ya. Jadi kalau kita bahagikan 3, satu golongan iman kuat,
pergi berjuang bersama Nabi ke Tabuk. Kumpulan kedua, iman lemah, itu yang tertinggal daripada medan perang pasal dia sibuk menguruskan persiapan dan ada yang nak bersenang-senang sedikit. Tetapi pihak ketiga ialah munafik, iaitu dia ni kalau boleh tak nak buat kerja, Ustaz. Tak nak buat kerja, lepas tu dia nak dapat kredit. Gaji nak kan, tapi kerja tak nak. Ya. Tapi bezanya apa? Yang lemah iman dan munafik ini pada zaman Rasul ialah yang munafik ini dia tak mengaku dia silap. Kalau yang lemah iman ini dia tahu dia silap, tapi pasal saya malas lah kan, saya ni sorry lah, lepas raya nak ambil cuti MC lagi tu, dia tahu dia ada kelemahan, dia mengaku. Itu namanya lemah iman. Jadi apakah terapi ubat untuk kembali balik pada Allah? Ayat 103 hingga 106, Ustaz ya. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul yang selalu memberi pencerahan kepada kita semua untuk kita faham tentang kehidupan, hakikat kehidupan kita. Macam pasal bola hari raya sehari je. Sebab tu main Quran time raya pertama je kita tak sambung lagi ayat. Tapi kita ambil ayat Quran juga. Ya. Masuk raya kedua, walaupun raya suasana tu raya, tapi kita tetap baca awal juz 11, meneruskan lagi bahagian yang kedua, juzuk yang ke-11 hingga seterusnya, insya-Allah. Kita nak sambung ayat 103 dengan 106 dengan bacaan murattal dengan tarannum jiharkah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم بها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 103 hingga 106 untuk kita sama-sama melihat bagaimanakah kalau katakan pada zaman sahabat itu, pada zaman Rasulullah, ada yang buat baik tetapi bercampur dengan perkara dosa ataupun sayyi'ah dalam konteks mereka beriman tetapi mereka ini lambat, tidak mengikut pada perjuangan di medan perang, terlambat di dalam perang Tabuk. Maka Allah menyatakan pada ayat 103, ambillah zakat daripada harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang pertama, khudh min amwalihim sadaqah, ambillah daripada harta mereka sedekah biasa ataupun lebih daripada itu. Sedekah ini maksudnya zakat. Maksudnya kalau dah wajib zakat, maka perlu diambil daripada mereka. Mengapa perlu diambil zakat ataupun harta daripada orang-orang beriman yang lemah perasaannya ini ataupun lemah iman ini tadi? Kerana ini adalah tanda kepada taubat yang sedang dibina.
ya. Dalam konteks kita sekarang ini maksudnya kita dah bayar zakat fitrah, kemudian kalau ada zakat pendapatan, dan kalau lebih daripada itu kita beri sedekah, kerana sedekah ini ada dua peranan. Yang pertama tutahhiruhum, dan yang kedua wa tuzakkihim biha. Apa maksud tutahhiruhum? Untuk membersihkan harta tersebut. Manalah tahu pergi kerja 8 jam tapi mungkin ada 10 minit ustaz ya, kemas beg awal sangat. Jadi gaji tetap 8 jam, 10 minit itu yang diambil dikira tidak bersih, maka ia perlu dibersihkan dengan zakat. Tapi itu bukan maksudnya secara sedar, kita tak perasan. Tapi kalau setiap hari setengah jam awal, kita dah tahu dah yang 30 minit itu adalah pendapatan yang tidak halal. Sebenarnya kalau ikutkan, ia perlu dilupuskan harta tersebut ya, dengan bagi ke Baitul Mal dan beritahu bahawa ini adalah duit haram yang saya ambil daripada tempat kerja saya. Tetapi kalau katakan kita tersilap ataupun kita tak perasan, maka kita nak bersihkan itu dengan zakat. Dan yang keduanya tutahhiruhum itu dari segi fizikal, wa tuzakkihim itu membersihkan dalam diri manusia. Apa yang perlu dibersihkan? Sifat kedekut. Kerana yang menyebabkan orang-orang munafik tidak berjuang di medan perang ataupun mereka ini ada udang di sebalik mi ustaz ya. Mereka masuk Islam ni pasal dia nak dapat sesuatu, bukannya nak beri sesuatu. Berbanding dengan kumpulan as-sabiqun di kalangan Muhajirin dan Ansar. Jadi kesannya apa? Dalam rumah, dalam organisasi, bila tazkiyah berlaku, bila zakat ini membersihkan dalaman, kedekut hilang, menyebabkan kalau kita berada di frontliners sebagai customer service contohnya, yang memberi servis kepada pelanggan, kita tak kedekut, contohnya kedekut senyum, tak ada kedekut, ataupun tak kedekut masa, boleh tak tolong, saya sibuk, tak ada, dia cakap begitu. Pasal apa? Pasal dalam jiwanya itu sudah dibersihkan. Tetapi kalau orang itu kedekut dalam bersedekah, tidak membayar zakat, kesannya apa? Dalam hati itu penuh dengan penyakit, dan itu yang diterjemahkan sebagai tak nak tolong kawan. Kalau dalam keluarga itu mungkin kedekut untuk membantu antara suami isteri, dengan adik-beradik, anak mungkin kedekut untuk berkongsi makanan. Semua perkara ini kalau ia sampai pada peringkat pemimpin ustaz ya, kedekut di peringkat pemimpin ni amat bahaya. Pasal apa? Pasal ia menyebabkan dia tak nak tolong orang bawah. Malah kadang-kadang kalau orang munafik ini mereka mengambil rasuah. Ya, mengambil rasuah kerana apa? Pasal dia rasa bahawa saya jadi pemimpin ini adalah untuk ambil kesempatan daripada kekayaan-kekayaan yang ada yang saya tengok pada orang bawah. Jadi ini adalah pembongkaran Allah dalam surah At-Taubah ya, untuk orang-orang ini bertaubat. Pada para sahabat yang lemah iman, pada Ka'ab bin Malik dan beberapa orang lain, wasalli alaihim, dan juga apa yang perlu dibuat wasalli alaihim ini agar Nabi mendoakan mereka. Ya, bila zakat itu sedekah, dia menyebabkan Nabi berdoa untuk mereka dan mereka bersih. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menenangkan mereka. Pasal orang yang kedekut ustaz, dia tak tenang sebenarnya. Dia kalau boleh dia nak dapat komisen, dapat bonus, dia suka. Tapi kalau bab nak tolong orang, alamak, nak kena derma lah pula. Kan. Nak beri, nak tolong orang lebih sikit daripada skop kerja pun dia dah mula berkira-kira. Dan ini adalah satu penyakit yang perlu kita ubat, dan Allah beritahu ubat itu dalam ayat 103, wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Pada ayat 104, alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahawa Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, Allah menegaskan tentang Allah menerima taubat dan mengambil sedekah mereka. Jadi taubat dan sedekah ini dua perkara yang beriringan. Itu sebabnya makin kita nak bertaubat ustaznya, kita kena banyak sedekah. Kena banyak sedekah. Pasal tanda seseorang itu dia sedang kembali pada Allah, hati jadi lembut. Bila hati jadi lembut, dia bersedekah, dan akhirnya apa yang berlaku? Allah pun terima taubat, dan Allah menjadi amat sayang kepada orang yang bermurah hati sesama manusia. Pasal Allah memang punca segala rahmat. Jadi bila Allah Maha sayang,
sampai kepada orang yang tersilap, dia bertaubat, dia juga akan jadi penyayang kepada orang lain dengan sedekah, dengan tolong orang di tempat kerja, di rumah dan sebagainya. Dan ini lambang kasih sayang Allah yang dijelmakan oleh seorang yang bertaubat. Dan inilah contoh yang kita lihat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa tolong orang, ya, tidak berkira, malah daripada seorang kaya akhirnya hartanya habis, ya, kerana nak bantu orang, ustaz, ya. Ini yang kita lihat dalam sunnah Nabi sempena Syawal yang kita ada. Mungkin tuan-tuan ada yang rasa saya tak sempat lagi sedekah ataupun beri kepada jiran kuih ke contohnya, boleh bagi. Kalau sekarang ni ada Grab, ustaz, kan. Mungkin ada yang kata macam mana saya nak bagi, kawan saya jauh, cari je alamat dia, post sikit kepada orang tersebut. Mungkin ini yang kita boleh respon, tanda taubat kita masih kita buat pada Syawal yang ketiga ini. Ayat 105 menarik, ustaz. Kalau ustaz boleh baca sekali lagi. Baik. Makna dia menarik, ustaz. Boleh ustaz terang sikit apa dia boleh sebelum saya baca? Ini sebenarnya apa yang kita buat hari ini, ustaz. Allah tengok dan Rasul tengok dan orang beriman tengok. Jadi bila Allah dia macam ni lah, ustaz, ya. Kalau mak tengok kita hari ni, Allah, mak saya dekat depan TV sekarang, mak ustaz dekat depan TV tengok sekarang, apa perasaan, ustaz? Masya-Allah. Rasa berbunga-bunga, kan? Betul. Ini bukan sekadar mak, tetapi orang beriman, Rasul dan juga Allah Subhanahu Wa Taala melihat amal dan kita present, kan? Kita bawakan amal yang cantik-cantik, pakai baju cantik pun depan mak pun kata cantik baju tu, kan, gitu kan. Kita pun rasa bahagianya, kan. Apatah lagi kalau Allah kata cantik amal yang tuan-tuan buat pada hari ini, raya tapi tetap dengan Quran. Ini ayat 105 sebagai tanda taubat kita pada Allah. Silakan. Baik, auzubillahi minasyaitanir. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pelakuanmu, begitu juga Rasul dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu lakukan. Seorang petani, ustaz, ya, kita di PKPS ini, kalau katakan ada petani dia kerja kuat, ya, tak kisahlah ada bos ke tak ada bos ke, dia kerja kuat, dia tahu bahawa Allah perhatikan, Rasul perhatikan, orang beriman perhatikan dengan hasilnya yang terbaik, walaupun mungkin tak ada bos yang melihatnya. Inilah ayat yang pernah saya jumpa dekat satu organisasi, ustaz, ya. Dia tampal ayat ini di pintu-pintu. Pasal apa? Pasal kalau dia tahu bahawa Allah, Rasul dan juga mukmin, orang beriman memerhatikan hasil daripada apa yang dibuat, maka sudah tentunya kita akan bekerja bersungguh-sungguh. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan kabarkan apa yang kamu buat itu dapat syurga. Kan? Pasal kamu kerja keras, kamu kerja kuat betul-betul, walaupun bos superior tak lihat, tapi kamu buat kerja keras-keras, Allah kata Allah akan beritahu apa yang kamu buat. Dan ini adalah satu perkara penting yang perlu kita beri perhatian dalam kehidupan kita meneruskan hidayah dalam bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya. Inilah juga intisari di ayat yang 106. Orang yang bertaubat, dia selalu ingin mengharapkan kembali pada Allah. Yang kita harapkan juga ini resolusi yang kita ingin perhatikan di atas skrin kita sekarang, insya-Allah. Resolusi kita pada hari ini, yang pertama, sentiasa ingin berjuang untuk mendapatkan redha Allah sebagaimana ayat 100, terus sebaik mungkin, secepat mungkin. Yang kedua,
akui dosa yang pernah dibuat dan sentiasa beristighfar dalam kehidupan. Ayat 102 menjelaskan, dan satu lagi resolusi, kita bersihkan harta dengan zakat kerana itu tanda bahawa kita betul-betul ingin kembali bertaubat pada Allah. Sebagaimana situasi yang tuan-tuan perhatikan di atas skrin, inilah gambaran Muhajirin Ansar. Mereka terus berjuang demi membersihkan diri untuk berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita bersama dengan Muhajirin Ansar, bersama Nabi yang kita cintai, dan sudah tentu bersama dengan orang-orang soleh, ibu ayah kita sekeluarga masuk syurga di sana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami insan lemah ya Allah. Kami jahil ya Allah. Kami banyak dosa kami ya Allah. Kami berharap pintu keampunan daripada-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, tuliskanlah nama kami ya Allah. Senaraikanlah nama kami sebagai hamba-Mu yang Kau redha, dan Kau bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keampunan buat kami ya Allah. Berikanlah redha-Mu kepada kami ya Allah, dan masukkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita jadilah seperti seorang petani yang menanam sedikit demi sedikit, tetapi akhirnya walaupun tidak dapat makan buahnya, tetapi hasilnya itu akan dapat dituai juga pada suatu hari nanti, yang pastinya bila sampai ke akhirat nanti. Inilah yang kita belajar daripada halaman 203 yang kita ingin terus amalkan. Kita bertemu lagi kembali pada jam 5 petang, pada 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus menjadi pemula kepada segala kebaikan di mana jua berada. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.